Ustaz menuduh dia mengharuskan pakai salib. Sekarang Ustaz tak kafir dengan dia pula. Mana satu yang betul? Di sini ada sebut kafir. Di sini tak sebut kafir, tapi disebutkan dia haruskan pakai salib. Di mana dia haruskan? Di dalam keratan ini. Ini tulisan Ustaz. Okey. Ini tulisan Ustaz, bukan tulisan orang lain. Saya tak nampak betul. Okey, tak apa. Kita pergi soalan lain. Kita pergi soalan lain. Diteruskan sesi soal jawab ini dengan menjemput Fadil Ustaz Salman Ali untuk meneruskan sesi soal jawab beliau. Dipersilakan. Baik, soalan pertama kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Boleh saya duduk Jadi Bagi orang yang menganggap Muawiyah ini melakukan dosa besar, Muawiyah telah melakukan dosa, gilakan kuasa dan ijtihadnya tidak diterima apabila keluar menentang Sayyidina Ali. Apa pandangan Ustaz tentang orang tu? Imam Al-Baihaqi ada menyatakan bahawa Imam Syafi'i menghukum golongan yang berkaitan dengan peristiwa itu sebagai burah. Bila disebut burah, maka mereka ini melakukan satu kesalahan. Okay. Dan pandangan berbeza di kalangan Al-Asy'ariyah. Kadang-kadang kita jangan menghukum kepada semua Asy'ariyah. Memang ada sebahagiannya mengatakan bahawa Muawiyah di situ walaupun dia berijtihad, tapi ijtihadnya adalah bercanggah dengan nas. Kerana Imam Sayyidina Ali ketika itu adalah khalifah. Tidak sepatutnya soalan saya begitu. Bagi orang yang berkata begini, apakah perkataan dia itu diterima ataupun ditolak? Apa pandangan Ustaz tentang orang yang kata Muawiyah tamakkan kuasa, dia keluar bukan di atas ijtihad yang sah? Kalau tujuan dia adalah menghina Muawiyah, maka kita tidak menerima pandangan itulah. Jazakumullah khairan. Ini adalah perkataan Abdullah Harari dalam Sharih Al-Bayan. Al-Fadhil dia bukan seorang nabi pun. Okey, kita sambung sikit lagi tentang soalan ni. Kenapa Ustaz tulis dalam Facebook, Wahabi apabila mengatakan Muawiyah borah, Wahabi sama macam Syiah? Macam mana? Ustaz tulis dalam Facebook, apabila Wahabi mengkritik Yazid bin Muawiyah dan juga mengkritik Muawiyah, saya boleh bawakan? Apabila tokoh besar Wahabi mengkritik Yazid bin Baz dan sebagainya dalam majlis fatwa Saudi mengkritik Yazid, kesimpulan Ustaz di bawah, Wahabi sama macam Syiah. Apabila Aid Al-Qarni mengatakan Muawiyah borah, Ustaz katakan Ustaz mengkritiknya, mensamakan dengan Syiah. Tapi kenapa apabila datang tiba giliran Abdullah Harari, kita boleh berbeza? Tak, kita lihat kritikan itu adalah lebih kepada kritikan yang mirip kepada hulu. Tetapi dalam hal kritikan yang membina, contohnya kritikan yang menjelaskan tentang hukum, ianya juga adalah pandangan ulama-ulama di kalangan Asy'ariyah seperti dinukilkan oleh Baihaqi tadi. Maka kita kata itu dari segi menjelaskan hukum. Saya bukan tentang Al-Baihaqi, tapi double standard ketika mengulas perkataan Wahabi dan ketika mengulas perkataan Abdullah Harari. Apabila Ustaz mengulas perkataan Wahabi, Ustaz kata Wahabi adalah Syiah, Syiah adalah Wahabi. Perkataan yang lebih teruk daripada itu dikeluarkan oleh Abdullah Harari bila dia kata ini adalah dosa, mereka tidak melakukan atas dasar ijtihad, bahkan dia mengeluarkan Muawiyah daripada hadis am tak boleh maki sahabat. Ustaz kata kita boleh beza. Double standard dalam berurusan dengan dua tokoh. Ini yang kita tak nak. Yang kedua, anda tak pernah cakap lagi tentang contohnya tentang Syekh Abdullah Al-Harari. Kita tidak ada pernah tulis lagi berkaitan dengan ini. Tapi Ustaz tulis tentang Aid Al-Qarni dan juga kritikan mufti Majlis Fatwa Saudi ke atas Yazid. Kita kritik ke atas Wahabi, bukan ke atas menyatakan mana-mana statement daripada Syekh Abdullah Al-Harari. Artinya kalau dia menyebut, dia lagi teruk pada Wahabi, betul? Sebab Wahabi tak kata borah yang ijtihad terkeluar. Dia kata dia bukan di dalam masalah itu sahaja golongan Wahabi ini teruk. Bila mana kita lihat, jadi maksudnya kalau dia teruk bab lain pun boleh maki dia juga. Masalah maki kita tak ada maki. Boleh kritik dia. Kalau tempat lain dia teruk, kita boleh berlebih kurang dengan dia. Begitu? Kritik. Itu okey. Saya terima manhaj itu. Yang kedua, bagi orang yang mengatakan Abu Hasan Al-Asy'ari termasuk sebagai ekstrim, siapa yang kata Abu Hasan Al-Asy'ari adalah mujassimah, apakah perkataan ni salah dan ekstrim ataupun perkataan ni betul?
Ini berkaitan dengan Syekh Hasan Saqaf. Kan? Kita mengatakan bahawa kitab Al-Ibanah itu adalah kitab yang tala'aba bihi baina yaday asimah. Iaitu ada golongan yang cuba mengubah-ubah isi kandungannya. Kitab Ibanah memang sebelum ada. tu Ustaz. Nanti dulu. Dan- Maksudnya begini, bukan ibanah tu, benda yang sama ditulis dalam 4 cetakan Al-Banah tentang Yadan dengan ID. Benda yang sama ditulis oleh Ibnu Asakir dalam Tibyan Kadhibil Muftari. Benda yang sama disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Dar'ut Ta'arud. Benda yang sama disebutkan oleh Ibn Hazmin dalam Al-Faslu Bainal Milal wal Ahwa wan Nihal. Benda yang sama juga disebut oleh Hasan Saqaf. Ini bukan tipu. 5, 6 sumber berbeza menyebutkan benda yang sama. Atas dasar itu, mereka mengatakan Abu Hasan Al-Asy'ari Mujassimah. Adakah tuduhan itu jahat ataupun memang betul Mujassimah? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bukan Mujassimah. Jadi maksudnya Dan kita kena faham bahawa sebahagian penulis-menulis dia menyatakan tentang kalau buku itu benar, dikritik ke atas kitab tersebut. Tetapi secara tahqiq kitab tersebut isi kandungannya tidak betul. Jadi maksudnya Saqaf, Ibn Taimiyah, Ibn Hazmin, Ibn Asakir dan 4 cetakan Ibanah bersetuju untuk buat tuduhan palsu Tuduhan palsu macam mana? ke atas Al-Ibanah. Bersetuju Aidil Athimah. Tambah perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari yang dia tak sebut. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak menyatakan semua sekali isi kandungan Al-Ibanah sekarang ini. Kerana kita lihat kadang-kadang cetakan-cetakan daripada Kita bincang tentang benda spesifik. Apabila Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahawa ID merujuk kepada Yadan. Ini tajsim ikut kaedah Asy'ariyah. Tajsim ikut kaedah Tidak. Asy'ariyah. Tidak. Pada Asy'ariyah mesti takwil ataupun tafwid, betul? Ini bukan tafwid, ini itsbat. Dan kita lihat yadun tu dengan makna apa. Kalau yadun itu diterjemahkan dengan makna anggota tangan, maka itu adalah tajsim. Tak ada siapa kata anggota tangan. Jadi tak ada siapa tajsim, betul? Tak ada Wahabi kata anggota tangan. Dan sekiranya dipegang secara zahir ataupun terjemahan yang menampakkan ihamul jisim, itu melazimkan kepada Pertama, tajsim. kita tak tahu apa dalam kepala orang. Yang kedua, tak ada Wahabi kata anggota. Jadi tak ada Wahabi jisim, mujassim, betul? Ada golongan Wahabi Siapa? yang jisim. Contohnya kita lihat dalam Okey. At-Tuwaijiri dalam Ustaz bagi kitab. satu contoh, Wahabi gunakan perkataan adwun. Siapa yang katakan Allah ada adwun? Perkataan begitu adwun, kalau kita lihat di dalam kitab Satu contoh Khalqul Adam ala suratir Rahman, disebut bahawa golongan Wahabi mendakwa Allah ini mencipta Adam mengikut dan serupa dengan bentuknya. Itu tajsim. Sekejap Ustaz, sekejap. Itu ada hadis yang lain. Khalaqa Adam ala suratihi. Tidak sahih. Tak, yang penting bagi saya perkataan tubuh badan, adwun yang digunakan satu contoh salafi untuk membenarkan tuduhan Ustaz. Tidak semestinya kita kena keluarkan Okey, jadi tak ada. lafaz adwan itu. Jadi sekarang tak ada. Atas maklumat yang Ustaz ada, tak ada siapa Wahabi kata adwun bagi Allah. Ataupun Ustaz ada? Lafaz itu Lafaz adwan tak ada. Betul. Adwan itu setakat ini kita memang tidak dapati, tetapi Jelas. melazimkan benda itu ada. Jelas. Jadi jangan tuduh orang kalau tak ada lafaz. Sebagaimana kita boleh bersangka baik dengan selawat syifa dan sebagainya, di sini juga kena bersangka baik. Kalau tak ada lafaz, jangan tuduh orang. Seterusnya, apakah Syekh bin Baz kafir, ya atau tidak? Pada pandangan Ustaz, Kita tidak menghukum orang-orang kafir. dia tak kafir. Orang yang mengatakan Nabi Muhammad adalah authan, berhala, dan orang yang mengharuskan pakai salib, dia kafir ke tidak? Mengharuskan pakai salib. Hmm. Dilihat di dalam hukum fiqh, jika dia memakainya tabarruk untuk mengambil berkat daripada salib, itu dihukum sebagai kafir. Kalau dia kata Nabi Muhammad adalah berhala, authan, Wal'iyadzubillah. dia kafir. Kita dari segi hukumnya kita lihat bahawa kalau mengatakan Nabi Muhammad itu adalah berhala, kita bimbang, boleh jatuh kepada kufur, kita bimbang kepada dia. Ustaz, patah balik. Patah balik. Ustaz menuduh Syekh Mufti Wahabi bin Baz, ini dari blog Ustaz. Itulah kita bimbang. Saya tahu. Bukan benda tu. bimbang, bukan bimbang. Ustaz menuduh bahawa dia telah mengatakan bahawa authan, Nabi Muhammad adalah authan. Ustaz menuduh dia mengharuskan pakai salib. Sekarang Ustaz tak kafir dengan dia pula. Mana satu yang betul? Di sini ada sebut kafir. Di sini tak sebut kafir, tapi disebutkan dia haruskan pakai salib. Di mana dia haruskan? Di dalam keratan Ini ini. tulisan Ustaz. Okey. Ini tulisan Ustaz, bukan tulisan orang lain. Harap Saya tenang. tak nampak betul. Okey, tak apa. Kita pergi soalan lain. Kita pergi soalan lain. Seterusnya. Begini, by word. Astaghfirullah. Apa Asri buat belakang tu? La haula wala quwata illa billah. Orang lain boleh berdiri molek je, dia rasa apa duk bahagian belakang punggung orang lain tu. Orang yang menulis begini, apa pandangan Ustaz tentang dia? Harap tenang. Okey, saya mengatakan bahawa
benda yang macam ini adalah kadang-kadang lahir daripada memang kita tidak puas hati dengan satu pembawakan mereka dan dari segi adabnya kita memang manusia itu melakukan apa-apa kesalahan dan dia boleh Jadi itu satu kesalahan. Kenyataan itu satu kesalahan. Betul. Tidak, kita mengkritik dia. Memang saya mengkritik dia. Tidak ada masalah benda tu. Perkataan seperti tadi tak patut diucap. Betul. Itu adalah daripada blog Ustaz. Tetapi ini adalah di antara sebab saya mengkritik Muhammad Asri. Ya akhi, Dr. Mazhar menyebutkan sama seperti Ibnul Arabi. Sama by word saya telah buktikan tadi. Dr. Mazhar mendakwa ulama Islam halalkan liwat ke atas tubuh manusia. Bukti ada di bawah. Ini ada di bukan bawah. dakwaan dia. Ini dakwaan Ibnul Arabi. Dia nakalkan. Dan ditulis dalam kitab-kitab mazhab Maliki. Kita boleh buka dan rujuk. Kenapa dia seorang kena? Jadi maksudnya, kritikan yang sama Ustaz sanggup bagi kepada Ibnul Arabi? Dia berlain. Asri bukan Ibn Arabi. Perkataan yang sama diucapkan oleh dua orang. Dengan Asri Ustaz bantai dia. Ustaz sebut perkataan begini. Tapi Ibnul Arabi, Asri bukan Ibnul Arabi. Mana manhaj? Di dalam hal ini tidak berkaitan dengan manhaj. Dia berkaitan dengan kita perlu mengkritik dia kerana dia mengkritik para ulama. Bukan masalah kritik. Benda yang sama diucapkan oleh Asri, benda yang sama diucapkan oleh Ibn Arabi. Ustaz hentam Asri dengan hentaman di luar kadar manusia Terima bertaman. kasih. Masa untuk bersoal jawab dari Tapi bila sampai kepada Ustaz Abu Syafiq, katanya Muhammad Asri Zainul Abidin yang mendakwa ramai ulama Islam halalkan liwat. Sedangkan Rasulullah bersabda, laknatlah sesiapa yang menyetubuhi isterinya dari duburnya. Hadis ni, kalau tengok slide sebelum, Mufti Perlis pun sebut juga. Sesiapa yang menyetubuhi isteri daripada duburnya, maka dia dilaknat. Katanya, mengapa Asri mendakwa sedemikian? Adakah kerana dia melakukan liwat? Astaghfirullahaladzim. Ainal haya? Ainal ihtiram? Kalau ini kita benarkan, nanti orang kata kepada Ibn Arabi, baca buku Ibn Arabi, tanya, takkanlah Ibn Arabi ni kenapa? Benarkan liwat ke? Dan slide yang kedua lebih teruk. Paparan ini adalah rentetan daripada fatwa Wahabi Malaysia yang menghalalkan liwat secara mutlak. Tak ada orang menghalalkan liwat secara mutlak, melainkan tuduhan palsu yang tidak berasas. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Seterusnya, saya nak sebut tentang ekstremisme ini. Ada benda yang membawa kepada sikap ekstremis. Ini kita kena jaga. Sebab benih-benih ini kalau dibiarkan, lama-kelamaan dia akan membawa kepada sikap melampau. Saya nak sebutkan tuan boleh lihat di sini. Satu, serangan peribadi yang melampau. Ini kita kena jaga. Nak serang peribadi, katakan orang tu teddy bear, harimau Melaya, itu bolehlah, lebih kurang. Bangla dari Qatar, itu benda kecil. Tetapi, apabila kita mula menyerang secara melampau peribadi seseorang, itu ekstrim. Gambar ni, Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syeikh At-Tamimi, mufti Saudi sekarang. Dia berkhutbah di Arafah sejak 34 tahun dulu, kecuali tahun lepas, ataupun tahun ni. Abdul Aziz Al-Syeikh, seorang pemimpin yang besar. Kita boleh tak bersetuju dengan dia. Kita boleh kata dia ni salah, akidah dia tak betul. Okey, tak ada masalah. Tetapi sampai ke tahap kita bawa video dia, yang dia kata, orang tanya dia tentang muzik. Katanya, aku bertawakuf tentang muzik, sebab aku takut masuk ke dalam mendengar perkataan sufi yang tidak ada faedah. Itu katanya. Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq, apabila dia ulas, dia kata, tengok, mufti Saudi kafirkan orang sambil main kemaluan. Ya akhi, adab, kesopanan, kesusilaan di mana? Dia orang tua, buta. Saya sendiri, peribadi, kalau ada seorang tokoh Buddha ataupun tokoh Hindu yang tua, guru saya kata dekat dia, duduk sambil main kemaluan, saya tolak guru tu. Itu manhaj dan metodologi kita. Serangan peribadi yang melampau tak boleh dibenarkan. Seterusnya saya nak bawa tentang fitnah.
Tahun 2005 seingat saya, ada berita di Pakistan. 500 laporan kanak-kanak sekolah agama diliwat. Itu laporan. Apabila laporan itu keluar, yang mengkritik laporan itu adalah pemimpin-pemimpin Deobandi. Qari Muhammad Hanif Jalandari. Pemimpin Deobandi. Sebab kebanyakan sekolah tahfiz ini sekolah Deobandi. Alirannya. Ada aliran Salafi, ada aliran Deobandi. Ada satu persatuan, Wifaq Madaris Arabiyah. Dikuasai oleh pemimpin Hanafi Deobandi. Mereka bantah, mereka tak sampai 500. Yang penting, apabila kritikan ni sampai, pemimpin Deobandi berasa terkesan. Ini kata kat kami. Tapi apabila kita sampai kepada page Ustaz Abu Syafiq, katanya Wahabi meliwat 500 kanak-kanak. Di mana datang ni? Peristiwa itu berlaku di Pakistan. Bukan negara Salafi ataupun Wahabi. Pada 2005. Pada tahun 2009 seingat saya, Wahabi meliwat 500 kanak-kanak. Ini fitnah. Kita tak perlu menjadi aswaja, Wahabi, Salafi, Ikhwani, apa pun. Cukup sekadar menjadi manusia untuk kita tahu bahawa fitnah itu haram. Seterusnya, label. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Label satu benda yang kita kena jaga. Label sikit-sikit, lebih kurang, itu tak ada masalah. Tetapi apabila label menggunakan perkataan yang manusia biasa tak guna, hanya digunakan oleh manusia-manusia di jalanan, maka itu masalah yang berat. Mana boleh panggil orang lelaki jalang? Kerana berbeza pandangan dalam fatwa. Ini tak boleh, sikap yang salah. Seterusnya, tentang prejudis saya nak sebut. Kena jaga. Kalau tak nak ekstremis, sekat prejudis. Kalau kita benarkan prejudis, hari ini kita kata kat mazhab orang, esok orang kata kat mazhab kita, lusa lagi satu kata kat mazhab kita. Akhirnya kita membentuk satu komuniti yang ekstrim. Imam Masjid Negara kena tampar dengan orang gila. Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq tulis, video ketika Wahabi plus Syiah tampar imam tika solat Jumaat. Ya akhi, prejudis. Ini tak boleh Al-Fadhil Ustaz. Kita kena jaga benda-benda begini untuk membentuk masyarakat yang saling menghormati. Macam mana kita cerita tentang menghormati orang lain sedangkan perkataan kita begini? Demikian juga, Wahabi bunuh pegawai agama Asy'ari Asy-Syafi'i. Tanda soal. Ya, tak boleh didakwah di mahkamah. Tak boleh didakwah sebab ada tanda soal. Tetapi di sudut etika, kalau semua ustaz buat begini, apa akan jadi? Kita membentuk masyarakat saling membenci, saling tidak menghormati dan saling bersangka buruk. Seterusnya, antara benda yang kita perlu jaga adalah sandaran-sandaran yang salah terhadap musuh kita. Mufti Perlis tulis dalam buku dia, di bawah tajuk Contoh Khilaf yang Ditolak. Tuan-tuan boleh baca, dia tulis. Contoh khilaf yang ditolak. Ada di antara ulama' berpendapat bahawa perbuatan itu harus. Antara mereka segelintir sahabat, tabi'in dan pendapat Imam Malik. Ini kata Mufti Perlis. Bandingkan dengan kata Ibnul Arabi, dalam Ahkamul Quran, disebut di situ, ikhtalafal ulama' fi jawazin nikahil mar'a fi duburiha. Para ulama' berbeza pandangan tentang bersama isteri melalui belakang. Faijawazahu ta'ifatun kathiratun. Ini telah diharuskan oleh ramai ulama'. Katanya, waqad jama'a dhalika Ibnu Sya'ban fi kitab Jima'un Niswan. Telah dikumpul oleh Ibnu Sya'ban. Al-Fadhil Mufti Perlis tulis bab ni, nak kata ini contoh, ada khilaf tapi jangan amal. Itu contoh, itu sebab dia tulis dalam bab contoh khilaf yang ditolak. Itu jelas, quotation word by word, maksudnya daripada Ahkamul Quran Ibnu Arabi. Tapi bila sampai kepada Ustaz Abu Syafiq, katanya Muhammad Asri Zainul Abidin yang mendakwa ramai ulama Islam halalkan liwat. Sedangkan Rasulullah bersabda, laknatlah sesiapa yang menyetubuhi isterinya dari duburnya. Hadis ni, kalau tengok slide sebelum, Mufti Perlis pun sebut juga. Sesiapa yang menyetubuhi isteri daripada duburnya, maka dia dilaknat. Katanya, mengapa Asri mendakwa sedemikian? Adakah kerana dia melakukan liwat? Astaghfirullahaladzim. Ainal haya? Ainal ihtiram? Kalau ini kita benarkan, nanti orang kata kepada Ibnu Arabi, baca buku Ibnu Arabi, tanya, takkanlah Ibnu Arabi ni kenapa benarkan liwat ke? Dan slide yang kedua lebih teruk. Paparan ini adalah rentetan daripada fatwa Wahabi Malaysia yang menghalalkan liwat secara mutlak. Tak ada orang menghalalkan liwat secara mutlak, melainkan tuduhan palsu yang tidak berasas. Jadi saya ingat ini semua kita kena jaga dan kita kena berhati-hati untuk membentuk masyarakat yang selamat. Kita jangan retorik, bercakap tentang adab, bercakap tentang kesopanan, tapi bila kita keluar, kita maki, kita halalkan penipuan, kita halalkan fitnah terhadap musuh kita. Saya nak tinggalkan beberapa soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Buktikan dakwaan saya salah. Buktikan yang orang lain tak kafirkan orang, Wahabi je kafirkan orang. Buktikan yang ulama tak ada kata bid'ah, Wahabi je yang kata bid'ah amalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Ustaz Abu Syafiq bertanya soalan seperti bertanya kepada saya, adakah Tuan Yusuf itu Robnya?
Kalau saya kata Rabb, dia akan kata arbabun mutafarriqun khairum min amillahil wahidil qahar. Kalau saya kata bukan, dia akan kata innahu rabbi ahsana maswai. Anda kena jelaskan takrif apa maksud makan. Kalau dimaksudkan makan itu makhluk, Allah maujud tidak bertempat. Salman menyatakan tentang istawa itu bermakna ala, sedangkan Imam At-Tabari seperti mana di dalam tafsirnya yang terkenal, tafsir Imam At-Tabari surah Al-Baqarah, menyatakan bahawa istawa itu adalah ala alaiha uluwa mulkin wa sultan la uluwa intiqal wa zawal. Iaitu kata Imam At-Tabari, bukan Allah Ta'ala itu bertempat di tempat yang tinggi, tetapi tinggi itu maksudnya tinggi kerajaan dan kesultanan. Jadi adakah bila kita membicarakan tentang istawa ini, istiwa Allah ala al-arsh, yang mana saya pun beriman tentang ayat Ar-Rahmanu ala arsh istawa, adakah istiwa Allah ala al-arsh itu, arash itu adakah Allah ataupun bukan Allah? Jika arash itu bukan Allah, mengapa dikatakan pula Allah Ta'ala itu perlu berada di atas arash ataupun perlu bertempat di atas arash seperti golongan mujassimah yang kita katakan sebagai golongan mujassimah? Jadi arash itu Allah ataupun tidak Allah? Soalan yang kedua adalah berkaitan dengan cara kita menyelesaikan. Kita tanya satu soalan dalam satu masa. Satu soalan saja? Satu soalan dalam satu masa. Lepas tu sambung. Sambung, okey. Sila. Baik, berkaitan dengan perkataan At-Tabari, saya jawab, Ustaz Abu Syafiq, kod tak habis. At-Tabari bukan kata la ulu intiqal wa zawal, tapi At-Tabari menjawab, dia kata, ini membantah dia juga, bagi orang yang nak kata juga tak boleh kata ala. Kamu nak kata juga aqbala, berkehendak. At-Tabari kata, kalau itu yang kamu kata, fa in za'ama anna dhalika laysa bi iqbalil fi'l, kalau kamu nak kata laysa bi iqbalil fi'l walakinahu iqbalu tadabbur ataupun tadbir, faqila lahu fakadzalika faqul ala 'alaiha 'uluwal mulki was sultan. Kalau kamu nak kata juga iqbal, tak mau kata ala, kamu kata boleh juga kamu kata tinggi itu adalah tinggi ulu sultan, boleh kata gitu. Maksudnya, maksud At-Tabari, tafsir tafsiran selain daripada ala wartafa'ah itu salah. At-Tabari kritik. Itu yang ni sabotaj ke apa ni? Yang kedua, berkaitan dengan Allah di atas arash, sama ada Allah arash ataupun tidak, la yakhtaliful isnan. This is not debatable. Tak ada siapa khilaf. Allah bukan arash. Allah di atas arash, tinggi di atas arash, tinggi di atas segala makhluknya. Di mana kamu mendapati bahawa ada makhluk yang paling tinggi tutup alam ini, Allah lebih tinggi daripada boleh makhluk. saya bercerah? Adakah Allah, makna yang anda faham Allah di atas arash itu maknanya tempat Allah di atas arash? Apa maksud tempat kena faham? Ahli falsafah berbeza tentang maksud tempat. Ada ahli falsafah yang kata tempat bermaksud sathul batinil hawi al-mumasim bi sathil zahiril mahwi. Permukaan dalaman benda yang sentuh, yang bersentuhan dengan permukaan luaran benda yang disentuhnya. Kalau ta'rif itu, tak, Allah wujud tidak bertempat. Kalau ta'rif yang kedua disebutkan oleh ahli falsafah, makan bererti jismul ladzi yatamakkan alaihi jismu tsani. Jisim yang di atasnya ada jisim akhar. Tak, Allah pun tidak bertempat juga. Allah bukan di atas mana-mana jisim. Kalau ikut ta'rif ketiga yang katakan makan bererti sesuatu yang di atasnya ada sesuatu yang lain, walaupun tidak tamakun, tidak menetap. Tak, Allah mewujud bila makan. Sebab tak ada Allah di atas makhluknya. Tetapi kalau dimaksudkan dengan jisim, al-makanul adami, sesuatu yang tak ada lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tinggi di atas arash. Itu jawapan saya. Okey. Soalan terakhir.
Okey, bagaimana Ustaz lihat cara untuk kita menyelesaikan sekarang ni masalah antara kita? Ekstremis, kafir, membid'ahkan, mensyirikkan. Bagaimana nak selesaikan? Penyelesaiannya mudah. Siapa nak kata sunnah, amalkan, bawa hujah. Siapa nak kata bid'ah, amalkan, nafikan itu sunnah. Saya boleh tunjuk di kampung saya, Tanjung Tok Kong, kami ada 2 masjid. Satu masjid tradisional, satu masjid kelompok-kelompok yang bawa pembaharuan. Kami bergilir Jumaat. Satu Jumaat di masjid ni, lepas Jumaat tak baca doa. Satu Jumaat lagi di masjid lagi satu, lepas Jumaat kami baca doa. Berbeza. Orang tu kata baca doa bid'ah, orang ni kata baca doa lepas mayang beramai-ramai sunnah. Ya. Siapa nak kata bid'ah, dia kata bid'ah. Siapa nak kata sunnah, dia kata sunnah. Siapa nak kata pandangan ni bercanggah dengan mazhab, dia kata. Tetapi yang saya sebutkan tadi tak boleh. Jangan fitnah. Jangan tuduh orang. Jangan sebut peribadi orang secara melampau. Jangan bagi gelaran-gelaran yang jahat. Itu yang membawa kepada perpecahan. Berkaitan dengan takfir, jangan kafirkan orang tanpa sandaran hujah. Kamu ada hujah, kamu kata pandangan ini sama seperti pandangan orang kafir, sebagaimana yang dikatakan menafikan sifat itu sama seperti pandangan musyriki Makkah. Bawa hujah. Sebagaimana Ustaz Abu Syafiq juga, pandangan yang katakan pandangan Wahabi tentang isbatkan surah sama macam Yahudi, bawakan hujah. Selesai. Tetapi jangan keluarkan orang secara umum daripada Islam. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, saya katakan tadi. Jangan keluarkan mereka daripada Islam. Tak setuju, kritik. Tak setuju, bantah. Orang awam juga sama. Jangan masukkan orang dalam neraka. Tak setuju, cukup sekadar kita bantah. Nak kata bid'ah, kata. Nak kata sunnah, katakan. Berkaitan dengan makna makan tu tadi, syai'un adam, daripada sumber mana dapat? Daripada sumber mana? Dar'ut Ta'arud, ditulis oleh Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah lah rujukan. Saya boleh bawa rujukan kedua. Ibn Rushd menulis di dalam Tahafud ketika dia mengkritik Al-Ghazali, dia menyebutkan perkara yang sama. Di mana Ibn Rushd mengatakan boleh nafikan makan tapi tak boleh nafikan jihad. Kita boleh berbincang dalam forum lain secara panjang lebar perbahasan ahli falsafah. Imam Ahmad Ibn Salamah At-Tahawi mengatakan bahawa Allah Ta'ala ini bukan di penjuru 6. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Dia dan ulama salaf. Tadi anda kata tak boleh nafikan jihad bagi Allah, tapi Imam Salaf menafikan jihad bagi Allah. Jangan misquote. Saya kata itu kata Ibn Rushd. Ya, maksud saya bagaimana pendapat? Baik. Tentang jihad adalah sesuatu yang relatif. Tuan-tuan kalau baca buku falsafah ini jelas. Jihad yang 6 bukan selama-lamanya 6. Jihad bagi saya 6, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jihad bagi Ustaz Abu Syafiq juga sama. Jihad bagi benda tapi dia bicara tentang Tuhan, dia tak bicara tentang manusia. Saya jawab. Tapi jihad bagi duit shilling bukan 6, 360 darjah. Utara, selatan, timur, barat, tenggara, timur, laut. Ada 8, 360. Jihad bagi alam ini segala-galanya ada jihatul ulu di atas alam ini. Dan di atas alam ini Allah Subhanahu wa taala tidak ada makhluk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pegang dengan pandangan tu untuk katakan jihad sentiasa 6, artinya arash bukan paling tinggi. Lepas arash ada langit lagi. Lepas langit ada langit lagi. Adakah anda beriktikad Allah Taala wujud tanpa bertempat? Yang tempat itu makhluk lah, sebab tempat bukan Tuhan. Saya dah sebut tadi ada 4 takrif bagi tempat. Ada ringkas i'tiqad anta bahawa tempat itu adalah makhluk. Jadi adakah Allah Taala wujud tanpa bertempat? Ustaz Abu Syafiq bertanya soalan seperti bertanya kepada saya, adakah Tuan Yusuf itu Robnya? Kalau saya kata Rob, dia akan kata arbabun mutafarriqun khairum min amillahil wahidil qahar. Kalau saya kata bukan, dia akan kata innahu rabbi ahsana maswai. Anda kena jelaskan takrif, apa maksud makan. Kalau dimaksudkan makan itu makhluk, Allah maujud, tidak bertempat. Allah tidak berada. Jadi adakah makan yang tidak makhluk? Adakah tempat yang tidak dicipta oleh Allah Taala? Adam. Macam mana? Ustaz Abu Syafiq kena faham takrif berbeza. Takrif mana yang Ustaz Abu Syafiq nak pegang sekarang? Okey. Sekarang ni tempat adalah bukan khaliq, dia adalah makhluk. Jadi kita kata Allah Taala tidak bertempat kerana tempat itu makhluk. Kalau dipahami, katakan kita nak kata bahawa tempat itu tidak diciptakan. Adam. Ustaz Abu Syafiq, kalau anda baca perbahasan falsafah itu disebut makanul adami. Semua mazhab falsafah sebut. Daripada Aristo, Plato, Ibn Rushd, Ibn Sina, Asy'ariyah, Jahmiyah, Salaf, semua bahas perkara itu. Makanul adami, perbahasan. Bagi saya, tak apalah. Bagi saya itu ada definisi yang agak pelik sikit. Di sisi manhaj ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Pada saya, perkataan makan tidak disebut secara jelas dalam nas. Nak nafikan. Tetapi jangan nafikan makan sehingga menafikan uluwullah 'alal 'arsy. Itu jangan. Kalau nak nafikan makan, tetap isbat Allah tinggi di atas arash, okey, saya tak ada masalah. Masalahnya akan jadi apabila sama macam Jahmiyah. Habis dah? 1 minit lagi. Masalahnya sama seperti, kita ambil contoh seperti Kristian.
Apabila Allah turunkan ayat Al-Quran, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hatabu jahannam. Kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah masuk neraka. Mereka kata, takkan Isa masuk neraka sekali? Nampak? Ambil ayat untuk menghalalkan justifikasi sendiri. Sebab tu pada saya Ustaz, nak nafikan makan, okey, nafikan. Tetapi jangan nafikan Allah tinggi di atas arsy, sebab itu pegangan ulama salaf. Kalau nak nafikan juga, boleh nafikan, itu pandangan mutaakhirin Asy'ariyah. Saya katakan dia bercanggah dengan salaf. Tapi ada golongan Al-Wahabiyah yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu duduk. Masalah kita adalah bila mengatakan istawa itu duduk ataupun istiqrar, iaitu mengambil tempat. Duduk disebutkan oleh At-Tabari dalam tafsir Tabari ketika mentafsirkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dia membawakan bahawa bila ditafsirkan maksud kursi, setelah bahas panjang, dia kata yang paling tepat adalah apa yang datang dalam hadis. Yaq'ad disebut, thummal yaq'ad, duduk. Saya boleh bawakan dalam tafsir. Okey, masa sudah cukup. Ada orang lagi teruk pada tu. Semua yang kita baca tadi, ekstrim kerana fahaman. Fahaman kau tak betul, aku kata kau kafir. Sama ada tafsiran dia betul, ataupun tafsiran dia tak betul, itu perkara kedua. Tapi ada orang lagi teruk pada tu. Dia kafirkan orang, semata-mata kerana orang tak nak kafirkan musuh dia. Siapa orang tu? Abdullah Harari. Guru kepada Syekh Abu Syafiq. Dalam kitab ini berjudul Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Apa dikatakan di dalam ini, tuan-tuan, kepada golongan Asy'ariyah yang merupakan jumhur umat Islam zaman sekarang. Dia menyatakan bahawa fahaula'i hum salaful Jahmiyah wal Asy'ariyah fi inkari asma'illahi wa sifatihi wa bi'sas salaf. Dia mengkritik dan menyamakan golongan Asy'ariyah umat Islam di Malaysia, di Indonesia, di seluruh dunia sebagai sama taraf dengan golongan Mu'tazilah yang kita sepakat Syiah sesat, Mu'tazilah sesat, Jahmiyah sesat, tapi Asy'ariyah tidak, tuan-tuan. Lebih berat daripada itu. Tadi pada muka surat 137. Ini pada muka surat 138. Dia menyatakan bahawa wa innama yunkiruhal mubtadi'atu minal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyah allazi saru ala manhaji musyriki Quraisy. Dia menyamakan manhaj al-Asy'ariyah ini seperti golongan musyrik Quraisy. Ini mengkafirkan saudara-saudara kita daripada golongan Asy'ariyah. Dan ini berat. Apa kesannya? Berlaku pertembungan. Bila berlaku pertembungan, jadilah kafir mengkafir. Bila jadi kafir mengkafir, tuan-tuan, maka mudahlah dihalalkan darah umat Islam. Yang ini saya nak menyatakan, isu kafir mengkafir adalah perlu dikurangkan ataupun ditiadakan terus. Saya baca beberapa perkara saja. Pertama disebutkan, melakukan amalan-amalan khusus pada hari nisfu Sya'ban, seperti berpuasa, solat pada malamnya, membaca surah Yasin sebanyak 3 kali dan berdoa dengan doa-doa tertentu. Ini menghukum ramai umat Islam sebagai ahli bid'ah. Dan orang Islam yang melakukan amalan ini kecil hati. Bila kecil hati dia marah. Bila marah jadi pertembungan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis walaupun taraf dia saya tak nak cakap. Ada ulama kata daif, tapi hadis yang daif boleh diamalkan pada fadailul a'mal. Contohnya Nabi SAW bersabda seperti mana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Idza ja'akum nisfu min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Walaupun hadis ini dhaif, orang yang beramal dengannya, dia menganggap hadis ini sahih. Kalau dia tidak sahih pun sekalipun, ia adalah dhaif, maka kita boleh guna hadis ini pada fadailul a'mal. Puasa di bila? Iaitu nisfu Sya'ban. Dan tengah malamnya kita buat qiyam. Kita salat. Ini tidak menyalahi Islam. Tapi disebut di sini bid'ah. Sia-sia. Bila kita dilantik wakil Allah, bila kita dilantik sebagai Tuhan untuk menghukum amalan umat Islam sebagai sia-sia, mereka melakukan ada hujahnya, ada dalilnya.
Apabila kita melihat sejarah Islam, kita akan dapati bahawa ekstremis ini berlaku sejak daripada awal. Ustaz Abu Syafiq sebut, sejak akhir-akhir ni semakin besar. Sebenarnya tak begitu. Ekstremis adalah satu gerakan ataupun satu penyakit yang telah menghancurkan banyak manusia. Kalau kita boleh lihat contoh ekstremis Khawarij, lebih teruk daripada hari ini. Jangan kata hari ini teruk, dulu teruk lagi. Ekstremis Khawarij telah keluar membunuh Sayyidina Ali. Telah keluar cubaan membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan. Keluar cuba untuk membunuh Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi, apakah kita boleh kata semua Khawarij ekstrim? Tak. Ibadiyah di Oman pada hari ini tak ada kena-mengena dengan ekstremis Khawarij ni. Demikian juga Mu'tazilah. Kalau kita melihat sejarah Mu'tazilah, ketika Ma'mun dan sebagainya, mereka memaksa ulama untuk mengikut aliran mereka. Untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Antara yang dipaksa pada ketika itu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah. Antara yang dipaksa pada ketika itu Yahya bin Ma'in. Antara yang dipaksa juga pada ketika itu Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Nuh. Ini semua para ulama besar yang dipaksa. Ada yang dibunuh semata-mata tak nak ikut Mu'tazilah. Itu ekstremis dahulu yang berbahaya. Memaksa orang. Dan yang ketiga, ekstremis Syiah. Tuan-tuan, mungkin kita semua tahu pada tahun 317 Hijrah, Qaramitah, ekstremis Syiah telah masuk ke tanah haram, menyerang Masjidil Haram, mencuri Hajarul Aswad buat balik negeri mereka. Ekstrim. Tetapi apakah semua Syiah begitu? Tak. Itu Syiah yang ekstrim. Begitu juga kalau kita lihat ekstremis Asy'ariyah. Ibnu Tumat sekitar tahun 500 Hijrah, apabila dia memulakan gerakannya, menghidupkan negaranya daripada Maghrib, dia membunuh ramai orang. Dia memaksa orang untuk mengikut akidah Asy'ariyah. Orang yang berpegang dengan akidah lain dibunuh. Ini bukan cerita rekaan. Disebut oleh Ibnu Katsir, disebut oleh Az-Zahabi, disebut oleh dalam Al-Muntazam fi Tarikh, disebut oleh Ibnu Athir dalam Al-Kamil. Semua orang setuju. Fitnah besar Ibnu Tumat. Sehingga si barang riwayat menyebutkan hampir 70,000 orang mati. Apa kita kata tak? Ini tak apa. Sekarang ni teruk. Tak. Ekstremis adalah gerakan yang berterusan. Tetapi, apakah semua Asy'ariyah teruk? Apakah semua Asy'ariyah ekstremis? Tak. Itu Ibnu Tumat. Asy'ariyah lain tidak dipersalahkan di atas kesesatan dan juga kerosakan yang dilakukan. Sehingga dia mendakwa dia Imam Mahdi. Demikian juga jihadis moden. Ada Boko Haram di Nigeria yang mengatakan ikut Salafi. Ada ISIS di Syria dan juga Iraq yang mengatakan ikut Salafi. Apakah semua Salafi ekstrim? Tak. Al-Syekh dalam khutbah Arafah tahun lepas. Juga Sudais dalam khutbah Arafah tahun ni. Mereka menyebutkan kita menentang anak-anak muda yang keluar menyertai kelompok-kelompok ni. Jadi ini benda penting yang kita kena lihat. Untuk berdepan dengan ekstremis, masalahnya bukan masalah mazhab, masalahnya bukan aliran, tetapi pemikiran itu sendiri. Dan pemikiran itu ternyata telah meresapi dan mengganggu ramai orang. Saya nak masuk tentang isu ini, yang disebutkan oleh Ustaz Abu Syafiq juga tadi, tentang takfir. Ustaz Abu Syafiq sebut tentang bagaimana ulama-ulama Wahabi mengkafirkan Asy'ariyah, ataupun menyesatkan Asy'ariyah, ataupun mengatakan Asy'ariyah dan demikian dan demikian. Ini saya nak sebut dengan jelas. Pertama, mengatakan seseorang itu terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua orang buat. Asy'ariyah kata orang lain keluar, Salaf kata orang lain keluar, Maturidi kata orang lain keluar, semua orang buat. Tetapi nak melihat ekstrimnya bila, apabila mengeluarkan orang daripada sempadan agama ini. Kalau tuan-tuan boleh lihat apa yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam Durar Saniyah. Dia menyebutkan, ma dzukira lakum anni ukaffira bil umum fa hadha min buhtanil a'da. Apa yang telah disampaikan kepada kamu bahawa aku mengkafirkan manusia semewang-mewangnya, itu adalah tuduhan palsu. Kata bin Bas, mufti Saudi yang lepas, laisa min ahli ilmi salafiyyin man yukaffir haula alladhi dzakartumuhum. Tidak ada ahli ilmu salaf yang mengkafirkan orang-orang yang kamu sebutkan, ulama-ulama besar, An-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Demikian juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh Fauzan. Katanya, wa nahnu la na'lam anna ahadan min ahli sunnah nasab al-asy'ariyah wal maturidiyah ila al-khuruj 'anid din wal muruq 'anil millah. Kata Saleh Fauzan, tokoh besar Salafi ataupun Wahabi pada ketika ni, kami tidak pernah mendengar seorang pun daripada ahli sunnah yang mengatakan Asy'ariyah dan juga Maturidi terkeluar daripada Islam. Ini perkataan tokoh-tokoh besar mereka. Apabila Saleh Fauzan mengulas tentang dua orang ulama besar, Ibn Hajar dan juga An-Nawawi,
Yang sebahagian pandangan mereka sama dengan Asy'ariyah. Katanya, fahuma imaman jalilan mawthuqan 'inda ahli ilmi. Kedua-dua mereka adalah dua orang imam yang dipercayai di sisi ahli ilmi. Tuan-tuan, takfir, saya bukan nak kata Ustaz Abu Syafiq salah bila kata orang lain kafirkan orang. Tak, dia tak salah. Takfir memang berlaku. Memang berlaku. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari. Ini contoh. Saya tak kata Asy'ariyah suka kafirkan orang. Tapi berlaku dalam sejarah. Abu Dzar Al-Harawi Al-Asy'ari telah mengkafirkan Ibnu Battah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Ibnu Jauzi dalam Al-Muntazam. Ada lagi teruk daripada itu. Najmuddin Al-Khabushani. Setelah Salahuddin Al-Ayyubi membuka Mesir. Najmuddin Al-Khabushani, seorang tokoh besar Asy'ariyah pada ketika itu. Apa dia buat? Dia pergi ke kubur Ibnu Kizani. Gali kubur tu. Kau Salafi, kau tak boleh duduk sebelah Imam Syafi'i. Keluarkan dia, tanam di tempat lain. Dan katanya, ya, la yakunu siddiq ma'al zindiq fi mawdu'in wahidin. Dia kata, tak boleh siddiq duduk sebelah zindiq. Tak boleh orang yang bercakap benar duduk sebelah pendusta di satu tempat. Itu tokoh besar Asy'ariyah. Tapi apakah semua Asy'ariyah? Tak. Itu satu orang Khabushani. Orang lain tak terlibat dengan dia. Demikian juga Abu Bakar Al-Maghribi Al-Asy'ari. Apabila dia membacakan ayat, ma kafara Sulaiman walakinnal syayatin kafaru. Dia kata, ma kafara Sulaiman. Ahmad bin Hanbal tak kafir. Walakinnal syayatin kafaru. Pengikut-pengikut Ahmad bin Hanbal kafir. Tuan-tuan, kalau kita main permainan ni, Ustaz Abu Syafiq bawa contoh Salafi kafirkan orang, saya bawa contoh Asy'ari kafirkan orang, bila nak habis? Kemana hala tuju kita? Sebab itu saya sebutkan daripada awal, isunya bukan mazhab. Isunya adalah pendirian manusia itu sendiri. Apabila dia ekstrim, dia perlu dibantah dan dia perlu ditentang. Ada orang lagi teruk pada tu. Semua yang kita baca tadi, ekstrim kerana fahaman. Fahaman kau tak betul, aku kata kau kafir. Sama ada tafsiran dia betul ataupun tafsiran dia tak betul, itu perkara kedua. Tapi ada orang lagi teruk pada tu. Dia kafirkan orang semata-mata kerana orang tak nak kafirkan musuh dia. Siapa orang tu? Abdullah Harari. Guru kepada Syekh Abu Syafiq. Kata Abdullah Harari, "Fal'ajabu min Ali Jufri." Aku rasa pelik dengan Ali Jufri. Alladhi ya'taqidu anna al-wahabiyyata mujassimah thumma yaqul ana la ukaffiruhum. Yang mana dia berkata, aku percaya bahawa Wahabi mujassimah, tetapi aku tidak mengkafirkan mereka. Kemudian kata Al-Harari, bal alladhi yashuk fi kufri mujassim huwa yukfar. Kata tuan guru dia, bahkan sesiapa yang ragu-ragu kafir atau tidak mujassim, orang tu aku kafirkan. Astaghfirullahalazim. Kita kena tanya Ustaz Abu Syafiq. Kalau dia bersetuju dengan guru dia, artinya dia kena kafirkan semua Wahabi. Kalau dia tak bersetuju, maksudnya dia pun dikafirkan oleh guru dia juga. Ini isu besar, jangan tepuk, harap tenang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, isu takfir saya nak sebut, bukan isu mazhab. Ini isu yang menenjerang ramai orang. Ahnaf telah mengkafirkan ulama mazhab Syafi'i. Dalam fitnah Qushairiyah, pertembungan antara Asy'ariyah dan juga Hanabilah, fitnah Qushairiyah, ramai orang mati dibunuh. Kerana takfir, mengkafirkan antara satu sama lain. Saya nak sebut tentang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala di atas arasy ni, tiga benda yang kita kena faham. Satu di sudut dalil, yang kedua di sudut akal, yang ketiga di sudut fitrah. Ulama Wahabi Saudi kata Maulid Nabi itu bid'ah sebab tak ada dalil. Kau nak katakan sunnah, terpulang. Tetapi apa dia buat? Dia bawakan nas. Nas yang kata iblis bersedih di atas kelahiran Nabi SAW. Dia kata tengok Wahabi sama macam iblis. Ya akhi, bersedih di atas kelahiran dan tak nak sambut bersedih, dua benda berbeza. Saya nak cerita sikit tentang tafsiran istawa dengan istaula yang dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Ini tafsiran siapa? Ini tafsiran Mu'tazilah. Disebutkan oleh Ibn Hazmin di dalam Al-Faslu Bainal Milal wal Ahwa wal Nihal. Muhammad bin Abdul Wahab, dia bukan kata semua maulid syirik, dia kata majlis tu in specific syirik. Datang Ustaz Abu Syafiq, dia bawa Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan majlis maulid. Tak ada kena-mengena. Itu spesifik majlis. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Tidak betul apa yang dikatakan kononnya Syekh Abdullah Al-Harari ini kerjanya mengkafirkan orang. Tidak. Tetapi beliau hanya menyatakan hukum. Golongan mujassimah ini dihukum oleh para ulama sebagai golongan
yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah dan daripada Islam. Seterusnya saya nak sebut tentang guru kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq yang dia puji, dia kata tidak mudah kafirkan orang. Saya nakalkan dengan perkataan. Bukan saya reka, bukan saya impose kepercayaan saya. Dia kata sendiri. By word. Ali Jufri ni pelik. Wahabi tu Mujassimah, tapi engkau tak nak kafirkan dia. Dan dia sebut, pada aku, siapa yang tak nak kafirkan orang kafir ni, aku kafirkan. By word. Perkataan dia, bukan saya tafsir. Seterusnya saya Dia menghukum golongan yang hidup, umat Islam yang hidup di tanah Hijaz sebagai murtad. Ini berat. Bahkan bukan sahaja menghukum sebagai murtad, membunuh orang-orang yang pergi menunaikan haji. Kalau Ibnu Tumar, kita buat pembandingan lah. Ibnu Tumar adalah Asy'ariyah. Tetapi dia bukan ulama yang sangat besar di dalam mazhab Asy'ariyah. Dengan gerakan Al-Wahabiyah, Ibnu Tumar, dia tidak membunuh orang yang pergi haji. Gerakan Muhammad bin Abdul Wahab membunuh orang yang pergi haji. Kalau kita nak ikut sejarah, sahih ataupun tidak, itu kita boleh bahaskan. Saya masalahnya begini. Kita boleh bersangka baik, kita boleh berlebih kurang. Tetapi apabila seseorang menuduh aliran lain, menghalalkan liwat secara mutlak, itu tak boleh sangka baik, itu melampau. Apabila satu orang manusia sampai capture benda yang berlaku di satu negara, di Pakistan 50 orang dilaporkan diliwat, tiba-tiba letakkan semua itu di atas bau satu kelompok manusia, Wahabi halalkan liwat dan Wahabi liwat 500 orang, itu bukan tempat untuk bersangka baik. Ini tuduhan melampau tidak berasas. Nak letak di mana lagi? Apakah kita nak masukkan Wahabi itu? Tak. Sebenarnya Wasabi, silap tulis Wahabi. Tak, itu jelas. Ada ruang kita boleh bersangka baik. Ada ruang kita boleh khilaf. Tetapi apabila sampai ke tahap tuduhan, fitnah, serangan peribadi yang melampau, itu tak boleh bersangka baik. Dan jangan kita salahkan orang, kenapa pergi cari silap saya? Tak, jangan buat begitu. Manhaj kena betul. Saya tidak menyentuh peribadi sesiapa. Saya tak berminat untuk itu. Tetapi kita berminat untuk membentuk masyarakat yang lebih matang. Sebagaimana Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq sebut tadi. Hadis da'if yang digunakan oleh Wahabi, tiba-tiba Al-Albani, hadis yang Wahabi guna, Al-Albani kata da'if. Amalan yang digunakan oleh sebahagian Wahabi, tiba-tiba Wahabi lain bantah. Itulah kematangan. Kematangan artinya tidak taksub. Kematangan artinya kita tidak mengikat diri kita dengan satu aliran dan kefahaman semata-mata. Seterusnya, saya nak sebut tentang perbandingan Wahabi lebih jahat, bunuh orang di dalam ihram. Saya tak tahu, saya sebut banyak contoh. Ekstremis Syiah, ekstremis Mu'tazilah, ekstremis Khawarij, ekstremis, saya sebut juga di akhir. ISIS dan juga Boko Haram yang sandarkan diri kepada Wahabi. Tapi saya tak tahu kenapa Ustaz Abu Syafiq tak berminat dengan semua tu. Dia berminat untuk ulas Ibnu Tumar dan tunjukkan Wahabi lebih teruk. Itu bukan masalah dia. Masalahnya bukan siapa lebih teruk. Masalahnya ekstremis adalah wabak. Ekstremis adalah penyakit yang perlu dicantas. Regardless of madhab dan pemikiran. Tanpa mengambil kira apa madhab. Sebab telah terbukti ekstremis ini menyerang banyak aliran dan juga pemikiran. Itu benda kedua yang saya nak sebut. Ayahnya sendiri, ayah kepada pengasas gerakan Al-Wahabi ini, yang bernama Abdul Wahab bin Sulaiman. Ayahnya bernama Abdul Wahab bin Sulaiman. Pengasasnya bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Abang kandungnya ulama alim bernama Sulaiman bin Abdul Wahab. Bukan Abdul Wahab. Itu lain, itu Piramli. Okay. Kedua-duanya, abang kandungnya, Sulaiman bin Abdul Wahab mengarang 2 buah kitab. Sawa'iqul Ilahiyah fi raddi 'alal Wahabiyah. Dan satu buah kitab lagi, rad kepada menyanggah pandangan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu juga ayah kandungnya, seorang ulama mazhab Hambali. Abangnya qadhi.
menolak apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya dalam kitab yang disebut dalam kitab Suhubul Wabilah ala Dara'ihil Anabilah, wahai para ulama, kamu akan dapati Muhammad anak aku ini akan menyebarkan fitnah. Seterusnya, saya nak ulas beberapa perkara yang Ustaz Abu Syafiq sebut tentang ayah kepada Muhammad bin Abdul Wahab mengkritik Muhammad bin Abdul Wahab. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli sejarah bersepakat, dakwahnya bermula setelah ayahnya meninggal dunia. Ketika ayahnya hidup, dia belajar. Yang ada hanyalah disandarkan oleh seorang tokoh Hanabilah yang membenci Wahabi, yang mengatakan bahawa ayahnya berpesan jaga-jaga dengan anakku nanti. Itu tak tepat. Ayahnya tak lihat pun dakwah dia. Kalau nak kata firasat mungkin betul, tak. Firasat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang telah memberi kelebihan kepada Abdul Rahman ibn Muljam untuk belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran, ternyata salah. Bukan nak kata Umar selalu salah, tetapi firasat boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Firasat Sayyidina Husain radhiyallahu anhu untuk keluar ke Karbala ternyata salah. Bukan nak kata dia seorang yang salah, tapi firasat bukan hujjah. Apatah lagi dengan perkataan ayah Muhammad bin Abdul Wahab, nak kata tengok, bapak dia bagi isyarat jangan pegang dengan dia. Bila kita bawakan, ataupun orang-orang Wahabi bawakan, saya bukan Wahabi ya. Di Perlis mungkin, saya tak tahu, saya bukan Wahabi, saya bukan orang Perlis. Apabila anak dan cucu Muhammad bin Abdul Wahab puji dia dan tulis buku puji dia, mereka kata pula, ini puji anak cucu sendiri tak boleh pakai. Tapi apabila bapaknya yang mengkritik, banget tengok bapak dia kritik. Di mana keadilan kita di dalam menilai isu? Itu benda penting. Ingin saya tunjukkan di sini antara ulama-ulama salaf yang mentafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa seperti di dalam kitab Gharibul Quran wa Tafsiruhu oleh Ibnu Al-Mubarak. Beliau menyatakan bahawa beliau ini ulama salaf yang hidup pada 200 Hijrah. Beliau menyatakan bahawa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, istawa itu adalah dengan makna istaula. Apa makna istaula? Menguasai. Tetapi ada golongan yang hulu, malah mengaku sebagai salaf, mendakwa kononnya istawa ini bermakna duduk ataupun istiqrar. Ini sangat bercanggah dengan akidah salafus salih yang sebenar. Nak masuk tentang bab yang penting apabila Ustaz Abu Syafiq sebut di awal perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Perkara berkaitan dengan tafsiran istawa dengan istaula. Katanya Ibnu Mubarak. Tuan-tuan, saya tak tahu ini bukan cubaan untuk menipu, tetapi Ibnu Mubarak ada dua. Seorang alim kabir, Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak. Atas lagi daripada Malik, Syafi'i, Sufyanain rahimahumullah. Ini Ibnu Mubarak yang alim kabir. Seorang lagi Ibnu Mubarak yang datang pada sekitar tahun 200 Hijrah yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Kebanyakan buku-buku tidak menyebut terjemah Ibnu Mubarak kedua ni. Alim kabir Ibnu Mubarak pertama tadi. Tidak ada perbezaan pandangan. Tapi apa jadi dengan alim kabir ni? Kata Hasan Saqaf, guru kepada Zamihan Ma'zin dalam bukunya, tahqiq yang dia tuliskan ke atas buku Al-Ibanah, dia kata ajaran Mujassimah ni bermula dengan siapa? Abdullah bin Mubarak. Bermula dengan Sufyanain. Sufyanain bukan bapa saya. Sufyanain Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah. Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah kalau bersepakat, kesepakatan mereka itu benda yang orang tak tolak. Hasan Saqaf kata Mujassimah ni datang daripada Sufyanain. Abdullah bin Mubarak. Saya nak cerita sikit tentang tafsiran istawa dengan istaula yang dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Ini tafsiran siapa? Ini tafsiran Mu'tazilah. Disebutkan oleh Ibn Hazmin di dalam Al-Faslu Bainal Milal wal Ahwa wal Nihal. Disebutkan juga oleh Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid. Disebutkan juga oleh Abu Hasan Al-Ash'ari. Abu Hasan Al-Ash'ari dalam Maqalat Al-Islamiyin. Disebutkan oleh Ibn Taymiyah dalam Dar'ut Ta'arud. Ini tafsiran Mu'tazilah. Kita boleh kata tak, kita sama sahaja, tapi kita tak ambil dengan dia. Masalahnya tafsiran Mu'tazilah ini bercanggah dengan tafsiran salaf. Kalau kita buka tafsiran ayat istiwa di dalam tafsir At-Tabari, At-Tabari mengkritik orang yang mentafsir selain daripada ala wartafa'a, tinggi.
Kritikan itu tertulis dalam tafsir At-Tabari. Saya nak sebut tentang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas arasy ni, 3 benda yang kita kena faham. Satu di sudut dalil, yang kedua di sudut akal, yang ketiga di sudut fitrah. Di sudut dalil, para salaf tidak ada perbezaan apabila mereka mentafsirkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi yas'udul kalimut thayyib, kepadanya naik perkataan-perkataan yang baik, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Aamintum man fis sama, Asy'ariyah mentafsirkan man fis sama sebagai malaikat. At-Tabari rahimahullah, pentafsir besar, menyebutkan man fis sama merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentafsirkan ini adalah tafsiran salaf. Bahkan disebutkan daripada, kalau tuan-tuan baca dalam Fathul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani, dia membawakan riwayat yang menyebutkan sebahagian daripada manusia berada di sisi Ibnul A'rabi, Muhammad bin Ziyad, seorang ahli falsafah. Bila orang kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bila orang kata dekat dia maknanya istaula, dia kata uskut, diam. La yuqalu istaula 'ala syai' illa an yakuna lahu mudad. Perkataan istaula tidak digunakan melainkan apabila ada mudad, lawan kepada dia. Ibn Hazmin menyebutkan, saya tak setuju dengan akidah Ibn Hazmin dalam beberapa bab. Ibn Hazmin menyebutkan, kalau kata istawa itu berarti istaula, kamu boleh kata Ar-Rahmanu 'ala sama istawa, Ar-Rahmanu 'alal ardi istawa. Tapi tak digunakan perkataan itu. Di sudut akal, nas mengisbatkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kata para sahabat diam, tak, mereka memahami. Salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Zawwajakum ahalikum wa zawwajani Allahu min fawqi sab'i samawat." Kamu dikawinkan oleh bapa-bapa kamu, aku dikawinkan oleh Allah daripada 7 lapis, daripada atas langit. Ini nas. Apa yang tinggal, saya tak kata Asy'ariyah sesat. Tapi saya kata dalam bab ini Asy'ariyah bersama dengan Mu'tazilah menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Adakah mereka sesat? Tak. Adakah mereka terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah? Tidak. Tetapi mereka bercanggah. Yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam Al-Ibanah mengisbatkan tinggi Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan Wahabi masuk celuk tangan dalam buku Al-Ibanah. Benda yang sama dinakalkan oleh Ibnu Asakir di dalam Tabyin Kadhibil Muftari. Benda yang sama disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Dar'ut Ta'arud. Sama. Itu di sudut nas. Apa yang tinggal, modus operandi untuk orang menafikan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, mereka gunakan dalil, mereka ambil dalil-dalil Al-Quran yang bukan bermaksud Allah ada di mana-mana. Tak. Tapi mereka tafsirkan bagi nampak macam Allah ada di mana-mana. Kemudian mereka bantah tafsiran tu, dalam masa yang sama mereka bantah ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Itu yang dilakukan. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Ayat itu menceritakan, Al-Bukhari bawakan di dalam Sahih Al-Bukhari, menunjuk kepada ilmu. Segala benda yang zahir dia ketahui, yang batin juga dia ketahui. Tetapi ini digunakan oleh Al-Baihaqi rahimahullah untuk mengatakan ayat ini digunakan oleh masyayikh kami untuk katakan Allah tidak di mana-mana. Rujuk tafsiran a'immatus salaf yang berpegang dengan akidah salaf. Saya nak bagi faham sikit bab ni. Takwil dan juga isbat, 2 benda berbeza. Tafwid dan juga isbat, 2 benda berbeza. Nanti kita akan pergi kepada bab tu. Saya nak selesaikan tentang tinggi Allah di atas arasy. Itu di sudut dalil, tidak ada bantahan. Abu Hanifah menyebutkan dalam kitab yang sama, Fiqhul Awsat ataupun Fiqhul Akbar, sesiapa yang kata aku tahu Allah atas arasy tapi tak tahu Allah di mana, itu pun salah. Juga dalam masa yang sama, dalil akal. Akal kita menerima bahawa alam ini ada penghujungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada alam. Kalau hujah yang Ustaz Abu Syafiq selalu guna, mana boleh kata Allah di atas arasy? Maksudnya di atas langit, di bawah langit. Itu falsafah sufustaiyah, kata Ibnu Taimiyah. Pandangan orang yang kata langit ini adalah unlimited. Setiap kali kata atas, ada lebih atas, ada lebih atas, ada lebih atas. Tak. Ahli sunnah berpandangan bahawa langit dan bumi ini ada penghujung. Allah lebih tinggi di atas segala makhluk. Itu hujah akal. Kalau terima hujah yang sama, kalau Allah atas arasy, maksudnya ada benda lagi atas. Maksudnya arasy pun bukan tinggi juga. Kalau itu falsafah yang dipegang. Sebab ada benda lagi tinggi daripada arasy. Di sana ada hadis, kata ba'indahu kitaban, inna rahmati ghalabat. Saya tak ingat lafaz hadis tu. Ini masalah akal. Di sudut akal, manusia berbeza mazhab menerima ketinggian Allah di atas arasy. Melainkan ahli falsafah yang diterima oleh Jahmiyah. Dan ini dipegang sama oleh Asy'ari.
apabila ulama-ulama Salafi mengatakan Asy'ariyah ini akidahnya dikritik, bab-bab begini dikritik. Tapi mereka tidak mengeluarkan mereka daripada Islam. Ustaz Abu Syafiq sebut tadi, mereka falidzalika ulama yukaffirunahum. Itu bukan Asy'ariyah. Kafirkan Jahmiyah. Rujuk perkataan Muhammad bin Abdul Wahab yang lain yang dia tidak mengkafirkan Asy'ariyah. Yang itu kedua. Yang ketiga, di sudut fitrah. Logik kita tinggalkan sebelah. Fitrah, manusia percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang tinggi. Ini dibahaskan oleh Ar-Razi. Ar-Razi kata kalau begitu kenapa kita sujud? Ibn Taymiyah membalas di dalam Dar'ut Ta'arud, sujud itu tanda merendah diri, bukan merujuk kepada Tuhan di bawah. Ambillah satu orang yang bisu. Tanyakan kepada dia, macam mana nak isbatkan Tuhan? Kalau satu pandangan katakan Tuhan di mana-mana, dia tengok tokong, dia kata, tak boleh sembah. Tapi di mana-mana, boleh sembah. Itu satu pandangan yang tertolak. Satu pandangan lagi, mengatakan Allah di atas arash. Dia tengok, dia kata tak. Tapi, di atas, okey. Itu memadai untuk menisbatkan Allah. Sebab itu ada hadis yang Nabi SAW tanya, Aina Allah? Para pemikir Asy'ariyah cuba nak bantah. Hasan Saqaf cuba sekeras-kerasnya nak bantah. Tapi bantahan itu tak diterima. Hadis ini diriwayatkan oleh ratusan orang ulama. Ustaz Abu Syafiq kata tak, hadis ini bercanggah dengan Imam Malik. Dalam Muslim tapi bercanggah dengan Imam Malik. Hadis Aina Allah ada dalam Malik juga. Terbantah, tak boleh pakai bantahan tu. Mereka kata tak, hadis ni nak mengisbatkan bahawa Allah tu bukan di mana-mana. Habis tu kenapa kata al-arsh? Kenapa tunjuk di atas? Orang bisu, dia mungkin kata di atas. Ataupun dia mungkin kata di mana-mana. Tetapi saya nak kata, akidah Asy'ariyah, Jahmiyah dan sebagainya, saya tak kafirkan mereka. Ini tak masuk akal. Mereka kata Allah bukan di luar alam ini, bukan juga di dalam alam ini. Bukan bersentuh dengan makhluknya, bukan berpisah daripada makhluknya. Macam mana orang bisu nak tunjuk? Tokong, jangan sembah. Tapi yang bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan bersentuh, bukan berpisah, boleh sembah. Logik menolak itu. Fitrah tidak menerima tafsiran itu. Sebab itu Al-Imam At-Tabari rahimahullah, ketika dia mentafsirkan ayat Maqaman Mahmuda, dia menyebutkan tafsiran yang pelbagai. Dan dia kata, ahli Islam bercanggah kepada 3 pandangan. Pandangan pertama, mereka percaya Allah wujud tanpa ada sesuatu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan makhluk dan Allah berpisah daripada makhluknya. Ini pandangan Abdullah bin Mubarak, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Asma' wa Sifat, ba'in min khalqihi, dengan perkataan, by word. Pandangan yang kedua, mereka kata Allah tidak di dalam, tidak di luar, tidak terpisah, tidak bersentuh. Dalilnya apa? Kana Allah walam yakun ma'ahu syai' wa huwa al-an 'ala ma 'alaihi kana. Tuan-tuan, wa huwa al-an 'ala ma 'alaihi kana. Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala, tidak berubah. Ini perkataan yang dikritik oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dikritik oleh Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Kerana dengan perkataan ini mereka menafikan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebut, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa. Mereka kata tak, Allah bukan kalamullah yang Musa dengar. Sebab kalau Musa dengar kalamullah, kata Mu'tazilah, yang Musa dengar itu berarti Allah buat sesuatu kemudian berhenti. Kenapa? Kerana wa huwal an 'ala ma 'alaihi kana. Allah seperti sedia kala, tak berubah. Mereka menafikan Musa mendengar kalamullah. Asy'ariyah mengatakan Musa dengar tapi bukan saut, bukan suara. Tetapi kalau rujuk penulisan Al-Bukhari rahimahullah di dalam Khalq Af'alil Ibad, Al-Bukhari mengatakan Musa dengar suara. La yushbihu sautal makhluqin, tak sama dengan suara makhluk. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Tuan-tuan, para ulama apabila mereka isbatkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan bererti tajsim. Sebab sifat mengikut tuan dia, mausuf. Isi Ustaz Abu Syafiq adalah jisim sebab dia jisim. Isi karangan bukan jisim. Karangan tu bukan jisim, kita pergi tulis dekat jisim. Rangka Ustaz Abu Syafiq jisim sebab dia jisim. Rangka karangan bukan jisim, ataupun rangka mesyuarat bukan jisim. Bahu Ustaz Abu Syafiq badan sebab dia badan. Bahu Jambatan Pulau Pinang bukan badan. Sebab itulah manhaj salaf, apabila Allah Subhanahu wa taala isbatkan sesuatu kepada Allah, mereka membaca dan mengisbatkan, menafikan kaifiah. Isbatkan dan nafikan kaifiah.
Allah kata yad, yad. Allah kata yadan, yadan. Allah tanya kepada iblis, apa yang halang kamu daripada sujud kepada sesuatu yang aku ciptakan dengan tanganku? Kata At-Tabari, itu bererti tangan. Yad. Jadi ini isu penting yang kita kena lihat. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah, manhaj salaf adalah isbat, apa yang diisbatkan. Sebenarnya, mengikut akidah mutaakhirin Asy'ariyah, orang-orang terakhir di kalangan Asy'ariyah, tuan guru besar mereka, Abul Hasan Al-Asy'ari adalah mujassim. Tak ada khilaf, kita boleh buktikan. Abu Hasan Al-Asy'ari, dia sendiri sebut, perkataan sebahagian daripada perkataan aidi di dalam Al-Quran bererti yadan. Dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dikritik oleh Ibn Hazmin. Ibn Hazmin kata perkataan ini adalah perkataan mujassimah. Ini juga dikritik oleh Hasan Saqaf. Hasan Saqaf, guru kepada Zamihan, kata Abul Hasan Al-Asy'ari berpegang dengan akidah mujassimah. Kita boleh bawakan bukti yang jelas. Yang kamu bantah bukan Wahabi. Yang kamu bantah bukan orang kecil-kecilan. Tetapi yang kamu bantah imam besar sendiri. Terbukti dan tak boleh dibidas. Jelas terbukti dalam kitab-kitab dia. Demikian juga dengan pandangan ulama-ulama lain. Maka ringkasnya saya nak kata tentang isbat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala itu la yaqtadi jisim. Disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, perbahasan yang panjang, bukan jisim. Mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran dan Nabi SAW sebut di dalam sunnah, itu bukan mengisbatkan jisim. Nanti dalam sesi soal jawab kita boleh tambah lagi apa maksud jisim yang kamu maksudkan. Ikut ta'rif Mu'tazilah ke? Ikut ta'rif Asy'ariyah ke? Ikut ta'rif ahli falsafah ke? Ikut ta'rif Karamiyah ke? Kita boleh bincang kemudian. Tetapi perkara berkaitan dengan ini kita kena bahas dengan ilmu. Sebab itu kalau tuan-tuan lihat penulisan ulama yang hebat falsafah, bahasa mereka berbeza. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, setelah dia menafikan Allah sebagai jauhar. Jauhar ni maksudnya benda kecil-kecil yang bercantum jadi besar. Al-Ghazali sebut, kalaulah digunakan perkataan jauhar, tetapi bukan dimaksudkan begitu, perkataan tu salah guna. Tetapi maksudnya betul. Al-Ghazali juga sebut, jisim artinya sesuatu yang terbina daripada benda kecil-kecil. Tetapi kalaulah dikatakan Allah jisim, tapi tak bermaksud begitu. Ini kata Al-Ghazali, bukan Ibn Taymiyah. Al-Ghazali sebut dalam Ihya Ulumuddin, penggunaan kata tu salah. Tetapi maksudnya betul. Sebab itulah dalam perbahasan tak boleh simplistik. Dan Ibn Taymiyah tak pernah kata pun Allah Subhanahu wa taala jisim. Dia membahaskan perkataan ulama yang berbagai-bagai. Kenapa? Kerana ikut ta'rif Mu'tazilah, jisim artinya sesuatu yang ada zat dan sifat. Bila Mu'tazilah kata Allah bukan jisim, apa jadi? Mereka menafikan sifat Allah. Ikut Asy'ariyah, jisim wa huwa al-an ala ma alaihi kana. Apabila mereka mengatakan Allah bukan jisim, mereka menafikan Musa mendengar sautullah yang diisbatkan oleh Al-Bukhari. Mereka menafikan perbuatan-perbuatan yang Allah lakukan. Sebab mereka kata kalau isbat maknanya jisim. Allah utuskan Rasul. Allah dengar perempuan yang mengadu berdebat dengan Nabi. Kita baca Al-Fatihah, Allah jawab, Hamadani abdi, hamba aku memujiku. Kita berdoa, kita yakin Allah mendengar doa kita. Apabila kita ibadat, kata Nabi SAW, wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihat Allah, Allah melihat kamu. Kita yakin Allah sedang melihat kita. Tetapi saya baca beberapa perkara saja. Pertama disebutkan melakukan amalan-amalan khusus pada hari nisfu Sya'ban seperti berpuasa, solat pada malamnya, membaca surah Yasin sebanyak 3 kali dan berdoa dengan doa-doa tertentu. Ini menghukum ramai umat Islam sebagai ahli bid'ah. Dan orang Islam yang melakukan amalan ini kecil hati. Bila kecil hati dia marah. Bila marah jadi pertembungan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis walaupun taraf dia saya tak nak cakap. Ada ulama kata dhaif, tapi hadis yang dhaif boleh diamalkan pada fadailul a'mal.
Contohnya Nabi SAW bersabda seperti mana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Idza ja'akum nisfu min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Walaupun hadis ini dhaif, orang yang beramal dengannya, dia menganggap hadis ini sahih. Kalau dia tidak sahih pun sekalipun, ia adalah dhaif, maka kita boleh guna hadis ini pada fadailul a'mal. Puasa di bila? Iaitu nisfu Sya'ban. Dan tengah malamnya kita buat qiyam. Kita salat. Ini tidak menyalahi Islam. Tapi disebut di sini bid'ah. Sia-sia. Bila kita dilantik wakil Allah, bila kita dilantik sebagai Tuhan untuk menghukum amalan umat Islam, sebagai sia-sia. Mereka melakukan ada hujahnya, ada dalilnya. Saya nak sebut isu seterusnya apabila Ustaz Abu Syafiq tersebut tentang bid'ah. Tuan-tuan, kalau kita nak kata siapa ulas satu benda tu bid'ah, dia telah melakukan dosa ataupun dia telah ekstrim, artinya semua ulama besar ekstrim. Mana ada ulama yang tak bid'ahkan sebahagian amalan? Membid'ahkan sesuatu benda bukan ekstrim, itu keputusan daripada nas. Bahkan bukan sekadar malam nisfu Sya'ban. Bukan sekadar sebagaimana contoh Ustaz Abu Syafiq sebut, ada benda yang lagi basic daripada tu. Baca Quran beramai-ramai dengan satu suara, baca ramai-ramai. Kata Imam Malik, sebagaimana dinakalkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, aku tak nampak orang buat ni di Madinah dan jangan buat. Itu perbuatan ahli Syam. Masalahnya, mengatakan bid'ah itu biasa. Sebab tu saya nak sebut, apabila berdepan dengan isu bid'ah, ada 3 metodologi. Macam kita masuk street fighting ke apa. Ada 3. Satu warrior. Satu lagi loser. Satu lagi caca marba, dia pukul yang in. Siapa warrior? Al-Mawardi, An-Nawawi dan sebagainya di kalangan ulama besar. Apabila ulama mazhab Hanafi katakan solat istisqa bid'ah, Al-Mawardi bantah, tak, bukan bid'ah, ada dalil. Apabila orang mazhab Maliki kata sujud kepada Hajarul Aswad bid'ah, Al-Mawardi lawan, tak, bukan bid'ah, ada dalil. Ibn Abbas pernah buat. Itu warrior, lawan dengan hujah. Caca marba pukul angin apa? Dia tak ada hujah, tapi dia cari hujah yang tak kena tempat. Contohnya Zamihan Mazzin. Jangan gelak. Ulama Wahabi Saudi kata maulid Nabi itu bid'ah. Sebab tak ada dalil. Kau nak katakan sunnah, terpulang. Tetapi apa dia buat? Dia bawakan nas. Nas yang kata iblis bersedih di atas kelahiran Nabi SAW. Dia kata tengok Wahabi sama macam iblis. Ya akhi, bersedih di atas kelahiran dan tak nak sambut bersedih, dua benda berbeza. Budak kecil umur 9 tahun, kalau bapak dia kata kat dia, bapak tak suka engkau sambut bersedih, sama macam orang barat. Dia mungkin sedih, dia kata bapak dia tak sayang dekat dia dan sebagainya. Tapi dia tak mungkin kata, bapak dia benci kelahiran dia. Tak. Kalau logik budak kecil boleh faham, orang yang belajar agama tak boleh faham, maksudnya ada masalah dengan dia belajar agama tu. Itu metodologi kedua. Dia nak pukul tak ada hujah. Yang metodologi ketiga, loser. Loser ni macam mana? Kena tampar, gigi berdarah. Balik cerita dekat mak, mak dia pukul saya pecah kepala. Contohnya apa? Muhammad bin Abdul Wahab tulis surat kepada Sulaiman bin Suhaim. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, macam mana engkau kata engkau ikut sunnah? Sedangkan engkau pergi ke majlis maulid, engkau bacakan maulid dan mereka melakukan perkara-perkara syirik di situ. Yang tadibuna li masyayikhihim. Pergi sujud kepada syekh mereka. Minta doa kepada syekh mereka. Engkau boleh pergi majlis yang syirik itu. Losernya mana? Muhammad bin Abdul Wahab, dia bukan kata semua maulid syirik. Dia kata majlis tu in specific syirik. Datang Ustaz Abu Syafiq, dia bawa Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan majlis maulid. Tak ada kena-mengena. Itu spesifik majlis. Jadi, benda penting yang kita kena lihat apabila kita berbicara ataupun berbahas, kena pada tempat. Isu bid'ah, isu yang besar. Semua ulama membid'ahkan. Yang paling benar apa nak buat? Siapa nak kata sunnah, dia buat. Siapa nak kata bid'ah, dia jangan buat. Sebagaimana Ustaz Abu Syafiq sebut, apabila ada hadis yang dhaif, boleh kata sunnah. Katalah. Tapi siapa yang nak kata bid'ah, jangan marah. Demokrasi, passion apa engkau boleh cakap, orang lain tak boleh cakap. Dan jangan tambah-tambah. Bila dia kata bid'ah, kita jangan pergi tambah pula. Maksudnya, dia kata engkau masuk neraka dan sebagainya. Tak. Dia kata bid'ah. Kalau itu tambahan, artinya Imam Malik lebih awal masuk neraka dah. Lebih awal tuduh orang masuk neraka. Berapa banyak amalan orang yang Imam Malik kata bid'ah sebab orang Madinah tak buat.
contoh yang Ustaz Abu Syafiq sebut tentang kenduri arwah sebagai contoh. Saya tak tahu Ustaz Abu Syafiq cerita panjang. Tapi akhirnya tentang hadis Jarir, Abu Syafiq komen satu benda. Bukan Jabir, tapi Jarir, betul? Ya akhi, hadis tu jelas. Bantah hadis tu. Kunna na'udu al-ijtima' inda ahli al-mayyit. Wa sina'atu ta'am minan niyahah. Kami menganggap berkumpul di rumah orang mati. Wa sani'atu ta'am minan niyahah. Dan menyediakan makanan selepas ditanam dia adalah niyahah. Niyahah artinya meratap. Nabi melarang keras meratap. Tuan-tuan, siapa yang belajar ulum hadis, basic ulum hadis, dia tahu. Apabila sahabat kata kunna na'uddu, artinya merujuk kepada zaman Nabi SAW. Bantah hadis. Kalau kita betulkan Jarir dengan Jabir, dia tak membuktikan apa-apa. Ya, okey, dia salah sebut, bukan Jabir tapi Jarir, dia membuktikan apa? Itu yang benda yang kita nak sebut tentang bid'ah. Kesimpulan saya tentang bid'ah, semua orang membid'ahkan sebahagian amalan. Biduni istisna. Bergeraklah ke hadapan dengan lebih matang. Kalau kita tak setuju, kita kata tak, bawa hujah. Jangan buat cara loser. Gigi berdarah bagi tahu kat mak kepala pecah. Jangan buat begitu.